Assalamualaikum, selamat pagi, salam ceria. Kembali menerusi cerita Pagi Sabah, kita bersiaran dari Pulau Selingan Sandakan untuk pagi ini. Seperti mana yang diperkatakan oleh Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob bahawa pematuhan pemantauan bagi penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan bukan saja tertumpu di kawasan daratan, malah juga perlu difokuskan di kawasan perairan, khususnya di sempadan antarabangsa. Dan pagi ini kami telah mengikuti rombongan Polis Sandakan untuk melakukan pemantauan di kawasan perairan Sandakan, dan untuk bercakap mengenai pematuhan yang dilaksanakan oleh anggota keselamatan di daerah Sandakan ini, kita bersama dengan Ketua Polis daerah Sandakan, ACP Muhammad Azhar bin Hamin. Assalamualaikum dan selamat pagi Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Tuan, hasil daripada pemantauan yang dilaksanakan pagi ini, bagaimana dengan keberkesanan pematuhan PKP untuk tahap yang ketiga ini, khususnya oleh penduduk-penduduk di kawasan pesisir pantai Sandakan dan juga mereka yang tinggal di kawasan pulau-pulau sekitar daerah Sandakan ini? Okey, setakat pemantauan yang telah kami laksanakan pagi tadi bersama dengan pihak Marine dan juga pihak unit tindak khas mendapati pematuhan terhadap Perintah Kawalan Pergerakan khususnya di perairan daerah Sandakan ini dapati telah mencapai lebih daripada 98%, di mana kebanyakan mereka yang tinggal di pulau-pulau ini mematuhi, dan arahan-arahan supaya mereka ini mematuhi peraturan Perintah Kawalan Pergerakan telah sampai kepada penduduk-penduduk yang berada di pulau untuk tidak keluar dan untuk tidak bersosial secara terbuka. Baik Tuan, juga telah dilakukan lawatan ke pos-pos anggota keselamatan yang bertugas di sekitar pulau-pulau di daerah Sandakan ini Tuan. Macam mana dengan jumlah keanggotaan yang bertugas, adakah mencukupi, dan bagaimana dengan bekalan-bekalan makanan mereka setakat untuk tahap ketiga Perintah Kawalan Pergerakan kali ini? Okey, berkaitan dengan kekuatan penugasan anggota di pulau-pulau yang berada di daerah Sandakan ini, khususnya yang telah dikawal oleh pihak pasukan gerakan am, dan pada pagi tadi kita sempat melawat dua pulau, yang itu pertama di Pulau Libaran, di situ ada 15 anggota, dan yang kedua ni di Pulau Selingan lebih kurang 19 anggota yang ditugaskan untuk memastikan kawalan keselamatan sepadan dijaga dengan baik sekali. Dan berkaitan dengan bekalan-bekalan makan ni, saya percaya memang tidak akan tutup, yang mana mereka sentiasa hal-hal kebajikan akan diutamakan bagi memastikan mereka ni dapat melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab. Okey. Tuan, nak bertanya lagi Tuan mengenai laluan tikus khususnya di kawasan perairan Sandakan ini Tuan. Bagaimana dengan penguatkuasaan oleh anggota keselamatan di sekitar perairan Sandakan ini Tuan? Okey, berkaitan dengan laluan tikus yang sering digunakan oleh mereka-mereka yang cuba untuk memasuki daerah Sandakan ini, kita telah mengenal pasti beberapa tempat yang menjadikan tumpuan mereka untuk memasuki dan sebagai tempat pendaratan mereka, yang mana laluan itu telah kita kenal pasti, dan kita telah menempatkan koordinasi bersama pihak Marine, pihak PGA dan juga agensi keselamatan untuk memastikan tempat-tempat ini dijaga dan dikawal dengan rapi. Dan sekarang ini pun pihak pasukan keselamatan terutamanya Marine dan juga PGA telah mempertingkatkan rondaan di perairan daerah Sandakan ini untuk memastikan tiada kejadian-kejadian penyelundupan manusia ataupun KFR yang boleh mencetuskan kegusaran di daerah Sandakan ini. Tuan, walaupun penguatkuasaan di kawasan perairan Sandakan ini dipertingkatkan, bagaimana pula dengan aktiviti-aktiviti perikanan oleh penduduk-penduduk di sekitar pulau dan juga nelayan-nelayan di sekitar daerah Sandakan? Okey, berkaitan dengan aktiviti perikanan, setakat ini masih adalah halangan kepada nelayan-nelayan untuk melakukan aktiviti perikanan di perairan daerah Sandakan ini, dan mereka ini haruslah memastikan keselamatan diri mereka, terutamanya dari segi life jacket perlu diutamakan, dan mematuhi perintah berkurung, dalam perintah berkurung, yang mereka perlu mendapatkan permit untuk keluar mengadakan aktiviti yang lebih daripada 3 batu nautika daripada pesisir pantai. Jadi setakat ini aktiviti perikanan masih lagi diteruskan dan tidak dihalang. So, akhir sekali mungkin ada pesanan kepada anggota keselamatan, juga mungkin kepada penduduk-penduduk di sekitar pulau dan juga mereka yang tinggal di pesisir pantai daerah Sandakan. Okey, bagi terutama kepada anggota-anggota saya yang bertugas di pulau-pulau ini, laksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan penuh ikhlas, kerana apa yang kita laksanakan ini adalah untuk kebaikan negara kita, terutamanya dari ancaman COVID-19 dan juga yang paling penting ancaman daripada nasir-nasir jana rentas padan. Dan bagi penduduk-penduduk yang ada di pulau-pulau ini, sama-samalah memberi kerjasama kepada pasukan keselamatan dan jangan pula menjadi tarik barut kepada nasir-nasir jahat yang boleh merosakkan keselamatan dan kesejahteraan negara kita. Baik, terima kasih Tuan. Okey, sama. Demikian tadi bersama dengan Ketua Polis daerah Sandakan ACP Muhammad Azhar bin Hamin yang telah pun bercakap mengenai pemantauan pasukan keselamatan di sekitar perairan daerah Sandakan. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia pastikan kita menyokong usaha kerajaan untuk memutuskan rantaian COVID-19 ini, di samping jangan
kita menjadi tali barut kepada anasir-anasir luar yang cuba menceroboh ke negara kita. Kita kembali ke Angkasa Puri.